Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Al-Fatih Tuan Imam, Tuan Bilal, datang ke masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan izinnya dapat lagi kita dipertemukan pada malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala ini selesai menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk hadir pada malam ni dalam keadaan cuaca yang hujan, musim hujan dah datang. Katanya mungkin ni gelombang yang kedua, yang ketiga, tahu lah, gelombang yang berapa dah. Jadi dan hujan ni dijangka turun sampai hari esok, ramalannya. Dan dengar-dengarnya ada dah tempat-tempat yang dah naik air di Sungai Lembing, dah bahagilah naik air. Dan bermula pagi tadi dah di jalan lama, jalan Gambang, naik air, ada tempat-tempat yang itu. Jadi kita dalam tempoh ini kita berwaspadalah, berwaspada dan berjaga-jaga. Moga Allah SWT memelihara dan melindungi kita daripada musibah yang tidak diingini. Dan kita syukurlah Allah Ta'ala masih beri ruang dan peluang untuk kita hadir. Allah pilih sama-sama kita hadir pada malam ini. Moga-moga Allah menerima segala amal ibadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, dan semua amal baik yang kita buat, semua perkara yang kita buat memudahkan urusan orang dan sebagainya. Moga-moga Allah menerimanya dan dapat memberatkan neraca timbangan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengisi antara tempoh maghrib dan isyak ni, terima kasih pihak masjid yang menjemput untuk mengisi kekosongan pada malam ni. InsyaAllah saya cubalah untuk kita sama-sama berkongsi, dan seperti mana biasa pada dengan saya kita akan sama-sama berkongsi beberapa potong ayat Quran ataupun surah untuk sama-sama kita tadabbur, mengambil pengajaran daripada wahyu ataupun ayat-ayat suci yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun dahulu. Jadi tuan-tuan, tadabbur Al-Quran ini adalah satu perkara yang wajib untuk, ataupun satu kemestian untuk kita ketahui dan untuk kita dalami. Kerana tadabbur ni tuan-tuan, dia berbeza dengan tafsir. Tafsir pun kena juga, mesti juga kita belajar. Selain daripada Al-Quran ni, maknanya yang tuntutan yang utamanya adalah kita membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya perintah Allah Ta'ala agar kita baca Al-Quran, jangan tinggal belajar membaca Al-Quran dan sebagainya bagi mereka yang belum mahir dan sebagainya. Dan di sana juga ada tuntutan agar kita cuba memahami apakah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita.
Dan kalimah ataupun perkataan tadabbur, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Macam saya sebut tadi, tadabbur ni dia berbeza dengan tafsir. Tafsir ni Allah Ta'ala maknanya ulama tafsirkan apa maksud ataupun apa asbabun nuzul daripada ayat, apanya cerita ataupun hukum yang berkait dengan ayat yang diturunkan dan sebagainya. Bila tadabbur ni ulama kata kita cuba memahami skop ayat ataupun intipati ayat tu, apa yang tersirat yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita untuk kita apply dalam kehidupan kita. Contoh maksudnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, kisah Nabi Isa dengan pengikutnya, kisah umat-umat yang terdahulu, Nabi-Nabi yang terdahulu. Kisah mereka Allah rakamkan dalam Al-Quran. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita apply dalam kehidupan kita? Sebab Al-Quran ni dia universal dan dia sentiasa relevan untuk sepanjang zaman. Jadi apa yang boleh kita ambil untuk kita tambah baik dalam kehidupan kita? Itu tadabbur. Allah ulang dalam Quran 4 kali. 4 kali. Kalaulah ulama kata, kalaulah manusia ni memang ramai yang sentiasa tadabbur ataupun ramai yang faham tentang mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan daripada 6,236 ayat ni, jadi mana mungkin Allah Ta'ala ulang sampai 4 kali kalimah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran, maka tidakkah mereka menghayati ataupun mendalami Al-Quran? Allah Ta'ala tinggalkan persoalan kepada kita. Kemudian ada kalimah-kalimah perkataan yang hampir sama dengan makna tadabbur. Apa dia? Afala ta'qilun, apakah mereka ni tak mengerti? Afala tatafakkarun, apakah mereka ni tak memikirkan? Afala tatadzakkarun, apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Jadi ambil pelajaran, memikirkan ataupun mengambil pengertian, mengerti pada ayat yang Allah turunkan itu, dia samalah ataupun dia termasuklah di bawah skop tadabbur. Kita menghayati dan mendalami maksud ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan sama-sama tengok satu surah yang mana di dalam surah ini terdapat 4 cerita. Jadi rasa tak dan untuk kita habiskan 4 cerita tu. Kalau habis 4 cerita tu sebuah hisap orang habis. Kita mungkin akan ambil go through dan kita akan ambil mungkin kalau sempat satu kita ambil satu. Iaitu saya nak buat tuan-tuan kita sama-sama lihat tadabbur surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kan tengah hangat 2-3 hari baru ni lah, rasa sejuk dah ni. Tak pergi minggu ni. Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni apa? Gua. Surah tentang gua. Gua. Al-Kahf. Kahf dalam bahasa Arab gua. Jadi menceritakan di dalam Quran ini bila dinamakan di surah ini dinamakan Al-Kahfi, Allah Ta'ala nak ceritakan satu cerita yang utama yang Allah Ta'ala nak sampai pada kita adalah berkaitan dengan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi, pemuda-pemuda gua, pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam gua, di mana ada sebilangan pemuda yang telah melarikan diri daripada kampung halaman dia kerana nak mempertahankan akidah, kepercayaan, keimanan mereka kepada Allah, nak selamatkan akidah mereka. Mereka sanggup tinggal kaum keluarga, tinggal saudara mara, tinggal kampung halaman dan bersembunyi ke dalam sebuah gua. Dan akhirnya Allah Ta'ala dengan takdir Allah tidurkan mereka selama ratusan tahun. Ratusan tahun Allah tidurkan tanpa sedikit pun menjejaskan bentuk ataupun kita kata tubuh badan mereka. Kalau ikut itunya, kalau kita tidur sebulan pun tuan-tuan dah lemau dah badan kalau straight. Tak ada orang yang tidur sebulan lainlah kalau dia koma. Ini ratusan tahun, tapi akhirnya Allah Ta'ala telah hidupkan kembali mereka untuk Allah tunjukkan Allah mampu buat. Allah mampu buat. Itulah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah nak tunjuk kepada umat ketika itu dan untuk kita. Sudah tentu ada pengajaran untuk kita. Baik, itu cerita utama dalam surah ni. Baik, selain daripada cerita Ashabul Kahfi, ada 3 lagi cerita yang kita akan lihat. Tiga cerita lagi. Apa dia?
cerita yang kedua Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ini adalah kisah dua orang sahabat yang bersahabat baik. Seorang kaya, seorang miskin. Seorang kaya, seorang miskin. Namun yang miskin itu orang yang beriman, kawan seorang yang beriman, dan orang yang kaya ini adalah orang yang kufur, yang tidak beriman pada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tarik renjat harta, kekayaan dia, sehingga dia hilang segala-galanya. Allah nak tunjuk, Allah boleh buat sebab rezeki Allah yang bagi, dan Allah berhak untuk tarik balik. Kisah yang ketiga adalah berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Kisah pengembaraan ilmu Nabi Musa dan Khidir. Ada riwayat kata Nabi, ada kata dia wali, pendapat yang kuat kata wali lah. Bagaimana Allah Ta'ala nak menegur Nabi Musa alaihissalam, nak beritahu pada Nabi Musa bahawa di sana ada lagi makhluk ataupun hamba ni yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang tidak dipunyai oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah yang keempat adalah kisah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain yang Allah Ta'ala bagi pemerintahan pada dia luas, diumpamakan daripada timur sampai ke barat, kawasan jajahan pemerintahan Raja Zulkarnain. Baik, empat kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ni, kalau tuan-tuan nak buka mushaf, dia pada muka surat 293. 293. Empat kisah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita ada empat tema atau empat fokus utama. Baik, yang pertama, saya go through dulu, nanti baru kita fokus pada satu cerita. Tema yang pertama adalah fitnah ataupun ujian dari sudut akidah. Empat kisah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita di sana ada empat tema utama Allah nak tekankan, iaitu empat ujian ataupun empat fitnah yang bakal dihadapi oleh hamba-Nya, oleh umat akhir zaman, oleh kita ni. Yang memang keempat-empat ujian ni, fitnah ni, memang setelah, sedang dan akan kita hadapi. Apa dia? Yang pertama adalah fitnah dari sudut akidah. Fitnah dari sudut akidah, iaitu dari sudut agama. Bagaimana kita ni diuji di akhir zaman ini, bagaimana kita nak menjaga agama kita ni, seolah-olah Nabi umpamakan kita menggenggam bara api. Kita genggam bara api, nak jaga agama di akhir zaman ni bukan senang tuan-tuan. Betul tak? Macam-macam ujian ataupun macam-macam cara digunakan oleh pihak orientalis. Orientalis buat kufar untuk memesongkan akidah kita. Kalau dulu mereka buat secara terang-terangan, sekarang ni mereka buat secara halus. Secara halus. Sedar tak sedar tuan-tuan, halus yang macam mana? Contohnya sedar tak sedar mereka dah masuk jarum secara halus melalui anak-anak ataupun cucu-cucu kita. Mereka nak goyangkan akidah kita. Orang yang mungkin dah dewasa, yang dah macam usia-usia yang tuan-tuan sekalian, mungkin payah nak goyang akidah, mana kita ni iman kuat. Tapi mereka mula daripada golongan bawahan, daripada kanak-kanak. Dan golongan remaja ni mereka hidangkan hiburan, kan? Datang seorang buat konsert 70,000, 80,000 orang pergi. Ramai, entah dari mana datang, ada rupanya manusia, kan? Penuh, kan? Jadi datang buat main seorang je. Buat main seorang je, habis terkinja-kinja, terlompat-lompat. Itu hedonism ataupun kegilaan kepada hiburan. Pada budak-budak lagi sebenarnya tuan-tuan, mereka dah mula masuk, dah suntik jarum untuk memesongkan akidah kepercayaan kita. Melalui apa? Anak-anak kita ni, anak-anak cucu-cucu kita ni, dia suka buat apa? Kalau cuti-cuti sekolah, duduk-duduk saja di rumah, mereka suka buat apa? Saya perasan dua benda. Sama ada tengok televisyen ataupun pegang telefon. Ya ke tak? Tengok televisyen, pegang telefon. Ada lagi ke orang main apa nama itu yang galau panjang, main batu, apa orang panggil dulu, batu selambut ke apa, main baling tin, selipar baling tin. Ada sekarang ni banyak. Hatta di kampung-kampung mungkin ada, tapi kampung pun canggih. Rumah dalam kampung pun ada piring astro, kan?
boleh kata setiap rumah sekarang ni wajib ada televisyen, betul? Wajib ada. Kadang-kadang kalau rumah 2 tingkat, tingkat bawah 1, tingkat atas 1 televisyen, ya betul? Kadang-kadang dalam setiap bilik ada televisyen. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dah, paling tidak tu bilik mak ayah mesti ada. Sebab tak nak berebut dengan anak. Anak nak tengok Upin-Ipin, kan? Mak ayah nak tengok drama Korea, contoh. Jadi tak nak pandang, kan? Ada TV 2, 3. Kadang-kadang setiap bilik ada. Benda wajib ada, kan? Wajib ada. Bagi kita lah ni lah. Bukan saya kata wajib tu maknanya kena ada. Tak. Ada je orang rumah dia tak ada televisyen, kan? Hidup bahagia macam contoh, kan? Tapi itulah keadaan sekarang ni. Macam seolah kita tak nak hidup dengan ada televisyen ni. Satu. Yang kedua adalah gadget ataupun telefon, iPhone ke, telefon ke, apa ni, tab ke dan sebagainya. Anak-anak ni kadang-kadang tak lekang dengan telefon. Kadang-kadang kalau kita nak diamkan anak-anak pun dengan telefon. Ya tak? Saya kadang-kadang pernah pergi kedai makan, ya. Maknanya kita pergi kedai makan, sambil-sambil nunggu order tu kita lilaulah mata tengok meja-meja makan, kiri kanan depan. Boleh kata 90%, tuan-tuan. 90% saya lihat meja yang ada anak-anak ni mesti anak tu ada telefon depan. Kadang ada stand letak, ada tab sokong. Pasang kartun apa-apalah, kartun Upin-Ipin ke apa, Rumah Anak, tahan sikit lah, kan? Atau apa-apa pasang, kan? Lepas tu mak ayah makan tepi, mak ayah keluar suara, anak pun tengok, makan memang dia tak layan lah kalau dia layan kartun, budak-budak, kan? Jadi nak suruh anak diam. Kalau tak ada telefon tu, tak makan lah anak tu, kan? Kalau dia duduk diam, mak ayah pula risau. Jadi nak diamkan anak, bagi telefon. Ya dok ni. Jadi internet capaian mudah. Anak-anak kadang kita tak terkawal. Kalau dibawa telefon masuk dalam bilik, agak-agak tuan-tuan lah, dia tengok ceramah ustaz-ustaz ke dia tengok aku. Sekarang ni kan tak boleh, mana boleh nak start, kan? Kalau dah tekan masuk internet kan, macam-macam lah masuk ni. Silap tekan masuk ke lawanan web yang tak senonoh dan sebagainya. Tu anak-anak duduk dalam bilik menghadap telefon. Tidur pukul 2, 3 pagi, kita pun tak tahu. Betul tak? Ni dunia sekarang, cabaran yang sangat mencabarlah untuk golongan-golongan generasi bawah, Gen Y ke Gen Z, saya pun tak tahu lah. Jadi saya lihat gitu kadang suami isteri 2 orang je, kan? Suami telefon, isteri duduk depan pun telefon sambil nunggu order. Jadi tak ada dah suasana, kan, kita sembang, nak eratkan hubungan ke dan sebagainya. Kan itu di luar, di rumah wallahu a'lam. Jadi itu jarang slow-slow mereka masuk untuk maknanya menyebabkan kadang kita tengok kan macam sebelum ni bila PKP pengajian secara online, kan, saya tak kata kat lain, contoh di universiti, kan, kita tengok bila pelajar ni dia dengan online berhadapan dengan guru, dengan berhadapan dengan laptop sahaja, dengan PC, dengan laptop, kan, kadang-kadang tutup kamera, kan, tutup kamera, tutup mic, kan, jadi pensyarah tak nampak dia buat benda. Pensyarah dia bombang. Seorang bila tanya ada soalan, faham ke tidak? Senyap. Entah ada ke tidak depan laptop tu pun tak tahu. Entah tidur, entah pergi makan, entah pergi mandi pun tak tahu. Kesannya bila dah bersemuka, bila dah berdepan masuk ke kampus, mereka agak jadi kekok untuk berhadapan, untuk bermuamalah, untuk berurusan dengan orang yang lebih tua, dengan pensyarah dia, adat, tata susila ataupun kita kata tata tertib, istilah maknanya dah sudah adat tu dah kurang, kan, dan berbanding dengan generasi yang terbaru. Ini suasana sekarang. Okey, dah sudah tu. Satu lagi melalui telefon, melalui gadget ni, tuan-tuan, sebenarnya melalui kartun-kartun yang ditonton oleh anak-anak cucu-cucu kita pun dah ada unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam kartun-kartun tersebut yang cuba untuk memesongkan, menormalisasikan budaya-budaya yang tidak senonoh. Antaranya memasukkan budaya ataupun elegant soft porn, porno soft ni lembut, ringan, maknanya adegan-adegan yang ringan, bercumbu, bercium,
kan. Kemudian perbuatan ni lah, perbuatan hubungan antara seorang, dia mengibaratkan suami isteri, laki perempuan. Kemudian ada juga unsur-unsur LGBT dalam kartun tuan-tuan. LGBT, mak perempuan, ayah perempuan juga ada anak. Macam mana perempuan sama perempuan ada anak? Kan satu. Kemudian banyak dalam kartun-kartun ni, mungkin kita nampak biasa, tak ada kartun je Ustaz. Oh, kartun je. Tapi benda ni lah yang ditanam masuk suluh-suluh dalam kepala anak-anak cucu kita. Maknanya dia akan, bila tengok selalu, dia akan rasa bahawa oh, benda ni boleh, benda ni tak ada masalah. Kan, perempuan sama perempuan tak ada apa bercium, laki sama laki bercium tak ada apa, sebab dah biasa. Masuk. Kan, kalau kita mak ayah join sekali tak apalah kan. Layan sekali anak tengok cerita kartun, kita Cocomelon, kita pun duduk sekali tengok Cocomelon sama dengan anak. Pak, ada adegan yang tak senonoh, kita berkata ni tak boleh, ni dosa, ni haram, Islam tak bagi ni tak bagus. Boleh kita terang, kita tak apa. Tapi biasanya mak ayah tak ada lah. Lepas tu kok anak tengok lah sampai ke pagi, sampai ke malam pun kan. Antara kartun-kartun yang disenaraikan ada adegan-adegan ni, antaranya yang saya sebut tadi, Cocomelon. Tuan-tuan tahu? Kita tahu, Haji tak tengok masa kartun dulu. Kemudian My Little Pony, yang kuda terbang, kuda warna-warni tu. Tuan-tuan boleh search, buka Google, tengok kartun-kartun yang ada unsur LGBT ataupun unsur-unsur soft porn ni yang diterapkan dalam kartun ni. Disahkan lagi dengan salah seorang akak ni. Akak ni dia mengaji di kelas tasing di Masjid Universitas. Akak ni dia mengaji dengan seorang ustazah. Dia cerita ke ustazah tu cerita ke saya. Dia kata akak ni kerja dia buat part time menterjemah kartun-kartun yang datang daripada luar, daripada Walt Disney, Warner Bros, yang daripada luar, Amerika dan sebagainya. Ni kartun-kartun luar bahasa Inggeris ni dialih bahasa ke bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan tengok kartun, ada alih sari kata kat bawah tu kan. Okey, antara panel yang menterjemah tu akak ni. Okay, dia buat akan yang menterjemah tu dan dia ada bayaran payment lah. Okey, sebelum ni dia kata okey, tak ada apalah pada kartun-kartun ni. Tapi sejak kebelakangan ni, maknanya dalam tahun ni jugalah, dia kata banyak kartun yang sampai bila dia tengok, dia tak tergambar, tak sampai hati nak terjemah sebab ada unsur-unsur tadi. Jadi dia tanya Ustazah Amin, tanya macam mana Ustazah, saya ni bila terjemah saya dapat upah, daripada upah ni gaji tu orang tu, dan tu dah saya buat makan apa semua kan. Jadi boleh ke tidak kan, sedangkan apa yang itu kita tahu tak kena dari sudut hukum. Jadi kita jawab terang, memang itu memang tak boleh kan. Kita jadi bersubahat lah pula kan, maksudnya gitu. Tapi dia akak tu sendiri pun dia fikir, dia tahu mana perbuatan tu lah dia tak buat. Dia maknanya dia tinggal, dia resign lah, dia tak buat sebab dia tak sanggup. Tapi di khabar memang ada adegan-adegan yang tu dengan bila diterjemahkan, jadi orang akan faham, orang akan tahu kan perkara-perkara yang tidak senonoh yang berlaku tu. Jadi itu maknanya memang ada unsur-unsur itu dimasukkan ke dalam kata-kata. Okey, itulah kita kata ujian dari sudut akidah. Jarum yang dimasukkan itu ujian dari sudut agama kita ni, nak pegang agama kita ni. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tak akan reda, tak akan duduk diam selagi mana kita tak ikut jejak langkah mereka, tak ikut budaya mereka, cara hidup mereka, kepercayaan mereka. Barulah kalau dah kita ikut, barulah mereka berhenti, barulah mereka kata oh kita geng. Maka kawan tak kacau dia mah kita geng. Dan dari kita geng tu macam-macam mereka buat. Itu adalah sudut akidah. Ujian dari sudut akidah ni, fitnah dari sudut akidah ni, Allah ceritakan, datangkan tamsilannya melalui kisah Ashabul Kahfi. Melalui kisah Ashabul Kahfi, golongan yang cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan akidah mereka daripada dicemari dengan amalan syirik, mensyirikkan Allah Ta'ala, menyembah berhala dan sebagainya. Okey, yang tu kita simpan sejak kita pergi. Cerita yang kedua yang Allah datangkan, sebutkan dalam Al-Quran, ujian fitnah yang kedua adalah fitnah dari sudut harta, kemewahan, melalui kisah dua orang sahabat yang saya sebutkan tadi. Seorang beriman, seorang tidak.
Yang mana seorang yang tidak beriman ni, Allah limpahkan kepada dia kebun-kebun yang luas, pokok-pokok tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang hidup subur, tumbuh subur dan berbuah sampai 2-3 kali berbuah dengan hasil yang banyak, sehingga menyebabkan tuan kebun ni orang yang mana yang kufur ni, yang tidak beriman ni, dia rasa seolah-olah macam apa yang diperoleh ni tak akan putus, maknanya dia akan dapat selama-lamanya. Dia lah orang yang paling kaya. Seolah-olah sampai ke mati pun dia akan hidup senang macam ni. Sampaikan tahap ni dalam surah Kahfi sebut. Sampai tahap dia kata, esok kalau aku mati pun Allah akan bagi nikmat macam ni juga kat aku di dalam kubur esok. Maknanya sampai tahap tu bangga ataupun egonya dia bila Allah bagi nikmat kemewahan kepada dia. Dan dia menganggap walaupun aku tidak beriman pada Allah, walaupun aku tak sembah dia, Tuhan bagi je kat aku. Inilah dalam Islam dipanggil istidraj. Istidraj, iaitu Allah bagi nikmat, Allah bagi supaya dia makin jauh daripada Allah. Akhirnya Allah tarik dan dia mati dalam kekufuran. Itu istidraj. Jadi ini kawan dia. Kawan dia yang seorang yang beriman ni hanya sekadar cukup makan. Mungkin kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kebun dia pun sekadar kadang berbuah, kadang tidak. Maknanya sekadar itu je lah. Dan dia menasihatkan kawan dia ni, kamu jangan sangat bahasa kampung saya, jangan sombong sangat kan. Ingatkan sikit pada Tuhan, kamu ni dapat projek so kan, dapat harta banyak ni, dapat rezeki banyak ni, contohnya dapat apa tu, janganlah lupa ke tangga masjid pula. Maksudnya gitu. Member ni nasihat lah ke dia. Tapi tak makan saman. Dia kata apa? Kamu ni cakap bini jealous lah tu, dengki lah tu, nak kan, kalau nak cakap nak, seolah tidak, ni saya melakukan saja tapi seolah begitulah. Maknanya dia menganggap teguran nasihat sahabat dia ni seolah dia dengki pula pada dia. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan ribut taufan yang kuat sehingga hancur habis kebun-kebun dia, harta dia yang disimpan di rumah pun habis tertimbus, hancur dan dia hilang segala-galanya. Itu fitnah, ujian yang suruh harta kemewahan. Allah nak tunjuk, nak bagi pengajaran pada kita, kalau Allah bagi nikmat, jangan lupa syukuri nikmat tersebut. Makin kita bersyukur, Allah akan tambah. Kalau kita kufur, lama-lama akan sampai masa Allah akan tarik segala nikmat tersebut. Waktu itu penyesalan sudah tidak berguna. Yang ketiga, kisah ujian, fitnah dari sudut ilmu. Fitnah dari sudut ilmu berlaku juga, ujian dari sudut ilmu ada. Allah datangkan contoh kisah pengembaraan ilmu antara Nabi Musa AS dengan Khidir AS. Di mana bermulanya apabila Nabi Musa berucap di hadapan umat dia, macam ni lebih kurang kan, Nabi Musa berucap bagi tazkirah ke ataupun menyampaikan amanat dan sebagainya. Tiba ada seorang di kalangan umat dia ni tanya, wahai Musa alaihissalam, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, siapa yang paling tahu, siapa yang paling berilmu, maknanya siapa yang paling banyak ilmu, siapa? Umat dia tanya pada Nabi Musa. Nabi Musa bila umat dia tanya begitu, dia diam sekejap. Kemudian Nabi Musa jawab, saya yang paling tahu. Kamu nak tanya apa, tanya, saya boleh jawab. Macam-macam soalan saya boleh jawab, kamu tanya je. Soalan begitulah. Bila Nabi Musa jawab saya yang paling tahu, Allah Ta'ala terus tegur. Jawapan Nabi Musa tadi, Allah Ta'ala tegur. Allah turunkan perintah. Allah kata, wahai Musa, aku perintahkan engkau, kau carilah seorang lelaki ni, dia tinggal di antara pertemuan dua lautan, dan kamu pergi jumpa dia, pergi berguru dengan dia. Jumpa dia, pergi berguru dengan dia, ambil ilmu daripada dia. Nabi Musa, bila Allah Ta'ala perintahkan lagu itu, Nabi Musa tersentak, tersedar. Allah Ta'ala nak tegur aku ni. Maknanya aku jawab tadi pada persoalan umat aku tadi ni, aku tersilap, tersalah jawab. Maka Allah Ta'ala terus tegur, perintahkan Nabi Musa pergi berguru. Maka Nabi Musa nak tebus kesilapan dia tu, ataupun kita kata nak semangat, nak tahu pada siapa yang ilmu apa yang boleh didapat daripada orang ni. Maka Nabi Musa pun mengembarilah. Ringkas cerita, akhirnya bertemu dengan Khidir AS. Dan Khidir bagi syarat satu je, dia kata, kamu wahai Musa,
alaihissalam, kamu kalau nak ikut aku boleh dengan satu syarat. Satu je syarat, boleh ikut satu syarat. Jangan tanya apa-apa tentang apa yang aku buat kecuali setelah aku terangkan. Maknanya bila aku buat satu perkara, jangan persoal, jangan tanya, sehinggalah aku beritahu sebab apa aku buat gitu. Nabi Musa kata apa? Okey, baik kok. Jangan digelak jawapan saya kan, tapi maknanya kata okey. Okey, baik. Baik, Nabi Musa kata. Maka mengembaralah Nabi Musa dan Khidir. Saya ringkas ada 3 peristiwa yang berlaku kan, dirakamkan dalam surah Al-Kahfi ini. Apa dia? Pertama, Khidir bocorkan sampan. Yang kedua, Khidir bunuh budak kecil. Yang ketiga, Khidir tegakkan, teguhkan rumah yang hampir roboh, dibeki rumah yang hampir roboh. 3 kali. Tiga-tiga ni Nabi Musa setiap kali Khidir buat bocor sampan. Kenapa pergi bocor sampan? Tuan dia nak pergi cari rezeki, nak pergi belajar, tenggelam dalam laut. Kan maksudnya gitu. Nabi Musa persoalkan. Yang kedua, Khidir pergi bunuh budak, entah semena-mena jumpa budak tu pergi sebelah. Kan? Bunuh dia. Nabi Musa tanya, kenapa pergi bunuh budak yang tak berdosa? Anak mak ayah dia tak ada anak macam mana kan? Yang ketiga, Nabi Khidir tegakkan rumah yang hampir roboh. Musa kata, kamu tegakkan ni barangkali nak dapat upah kot, nak buat belanja, nak dapat upah buat belanja. Jadi Khidir kata apa? Lepas berlaku 3 perkara ni, Khidir kata, hadza firaqu baini wa bainik. Sampai sini je. Dia mengikut kawan sampai sini. Wahai Musa, kamu ikut saya sampai di sini sahaja. Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis, berdasarkan kisah Nabi Musa ni, Nabi SAW sebut, kalaulah Nabi SAW sebut, kalaulah Nabi Musa tidak bertanya akan 3 peristiwa yang berlaku ni, sudah tentu Allah Ta'ala akan merakamkan banyak lagi peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku antara Musa dan Khidir di dalam Al-Quran. Mana Allah akan kisah banyak lagi. Tetapi disebabkan Musa dah bertanya setiap kali berlaku tu, jadi Khidir kata cukup 3 kali ni dah. Macam cerita Piramli yang apa tu, apa ni, Allah Akbar, nyamuk tu yang naik meja 40 nyamuk, Alibaba 40 nyamuk tu kan. Si Ibrahim pendek paling dadu tu cukup 3 kali ke 4 kali. Cukup tu. Kali yang keempat tobat dengan katok tu lah kan. Jadi mana satu selingan. Baik, kembali balik pada cerita tadi. Tak ada kaitan dengan cerita filem ni. Baik, jadi 3 kali je saya kata hadza firaqu baini wa bainik. Sampai sini je pengusafiran kita bersama. Baik, aku cerita sebab apa dia bocorkan sampan, sebab apa dia bunuh budak, sebab apa dia tegakkan rumah. Nabi tadi cerita dan jelaslah kepada Nabi Musa AS bahawa bukan semua benda dia tahu. Ada benda yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu laduni, dipanggil kan, kepada hamba-Nya yang lain yang mana dia tak tahu. Maknanya bukan semuanya dia tahu. Jadi pengajar yang kita ambil adalah kita sehebat mana pun, sealim mana pun kita kena rasa bahawa di sana ada orang yang lebih alim daripada kita. Walaupun kita ada master, kita ada PhD, PhD dan sebagainya, profesor dan sebagainya, contohnya kan, maksudnya kita kena anggap bahawa di sana akan ada, mesti ada orang yang lebih tahu, yang lebih alim daripada kita, walaupun tanpa PhD, tanpa CJ itu semua. Itu maksudnya. Kalau para ulama pun baik itu. Dan yang keempat adalah melalui kisah Raja Zulkarnain ini, fitnah ujian dari sudut pangkat, dari sudut kuasa, dari sudut kedudukan. Di mana Allah kisahkan Raja Zulkarnain, dia bukan Iskandar Zulkarnain, itu lain. Iskandar Zulkarnain itu lain cerita dia. Ulama dan para ilmuwan ulama telah kaji, itu orang lain. Zulkarnain ini orang lain. Cuma adalah setelah ulama di zaman bila macam mana tu. Okey, saya tak nak cerita bab tu, tapi nak sebutnya Raja Zulkarnain dalam sejarah dunia, Allah telah jadikan dalam sejarah dunia ni ada 4 orang raja yang mempunyai kawasan taklukan pemerintahan yang sangat luas. 2 orang beriman, 2 orang kufur. Okay. Yang beriman siapa dia? 2 orang raja yang luar pemerintahan. Siapa dia? Yang pertama adalah Raja Sulaiman AS. Dan yang kedua adalah Raja Zulkarnain.
yang ibaratkan dia menguasai daripada timur hingga ke barat. Timur ke barat, mana luas kawasan pemerintahannya. Dan dua orang raja yang kufur tadi, Raja Nebuchadnezzar dan tak silap saya Raja Namrud. Saya tak berapa ingat yang seorang lagi tu. Saya tu lupa nak buat rujukan balik. Okey. Jadi 4 orang raja ni. Baik. Kembali balik. Raja Zulkarnain ni Allah Ta'ala uji dia dengan kekuasaan, dengan pemerintahan yang luas tadi. Namun Raja Zulkarnain menunjukkan sifat tawaduk dan sifat rendah diri dia, sifat keadilan dia dan kecanaan dia kepada rakyat dia. Dia bukan hanya duduk di selesa di tempat kursi empuk dia, tapi dia turun melihat kesusahan rakyat dia. Yang mana dalam di hujung surah ni Allah Ta'ala cerita 3 keadaan rakyat, 3 tempat Raja Zulkarnain ni pergi. Mula dia pergi tengok rakyat dia yang tidak ada agama, kemudian dia pergi tengok rakyat dia yang miskin sangat, miskin sampai pakaian pun compan camping dan sebagainya. Dan satu lagi kaum yang dia pergi tengok, kaum yang lemah, yang tertindas, dan kaum tersebut bercakap dengan bahasa yang tidak difahami. Namun isyarat-isyarat tu hanya dapat difahami melalui isyarat itu je. Dan disebutkan dalam Quran, penduduk ini minta Raja Zulkarnain bantu mereka untuk buat dinding penghalang, kerana ada satu kaum yang digelar Ya'juj dan Ma'juj yang sentiasa menganiaya mereka, membuat kerosakan kepada mereka, mencuri harta benda mereka dan sebagainya. Maka mereka minta raja, wahai Raja Zulkarnain, tolonglah buat dinding penghalang antara kami agar mereka tak aniaya kami. Maka Raja Zulkarnain dan mereka kata, kamu buat, tak apa, kami bayar. Berapa harga kami sanggup bagi. Raja Zulkarnain kata, tak, aku buat ni maknanya tanpa apa bayaran. Aku tak minta apa bayaran pun, muat mari besi je. Kemudian dilentur, dicarikan besi, kemudian sebagainya, dibuatlah dinding penghalang tersebut. Dan diriwayatkan dalam hadis Nabi, dinding itu semakin lama semakin cuba untuk dibocori ataupun dipecahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj ni. Dan dikatakan lubang yang ada tu dah semakin lama semakin besar, sehinggalah kemunculan Dajjal nanti. Ya'juj dan Ma'juj inilah antara tanda-tanda kerosakan yang akan dibuat di akhir zaman nanti. Okay? Jadi itulah fitnah Yasirut, kekuasaan yang nak ditunjuk contoh oleh Raja Zulkarnain, seorang raja yang prihatin, yang baik, yang soleh, yang beriman pada Allah, yang melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik. Okey, jadi 4 kisah. Saya tak pergi detail tu. Tuan-tuan boleh baca, lihat terjemahan di tafsiran, di tuan-tuan akan dapat satu jalan cerita ataupun pengajaran yang sangat banyak. Baik, saya nak pergi sebagai penutupnya malam ni, tuan-tuan, kepada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Baik, siapa dia Ashabul Kahfi? Kita sebut tadi adalah pemuda-pemuda yang bersembunyi dalam gua. Mereka ni anak pembesar, bukan orang calang-calang. Anak pembesar, anak orang kaya, orang kenamaan. Tapi mereka ada iman dalam diri mereka, dan mereka tak bersetuju dengan Raja Dikianus, Raja Rom, ketika itu, yang menyuruh rakyat dia ni semua sembah Tuhan pagan, sembah berhala. Sembah berhala. Dan siapa yang tak ikut, mereka akan sama ada dibunuh ataupun akan dipenjarakan sehinggalah mereka diseksa, sehinggalah mereka ikut pada perintah raja ni. Kalau mana last kali akan mati juga kalau tak nak ikut. Jadi ramailah yang murtad. Asal mereka ni beriman kepada Allah, ramai yang lari daripada agama mereka sebab takut dibunuh. Dan tinggallah beberapa orang pemuda ni yang tetap, maknanya mereka bukan saudara mara, kan? Mereka bukan alim ulama, bukan anak tok-tok guru, bukan, tapi mereka ada iman dalam hati. Dan mereka telah berbakat keluar daripada negeri mereka dan bersembunyi dalam gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Inilah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Dan diriwayatkan bila peristiwa ni berlaku, bila peristiwa Ashabul Kahfi ni berlaku, ada pendapat ulama. Saya ringkas, boleh saya terus? Okay? Saya ringkaskan sebelum solat. Okay. Bila dia berlaku, ada setengah riwayat kata cerita Ashabul Kahfi ni berlaku sebelum zaman Nabi Isa AS lagi. Sebelum zaman Nabi Isa. Okay. Ada riwayat lain kata, pandangan ulama kata, dia berlaku selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit. Mana lepas Nabi Isa tak ada dah, inilah golongan Ashabul Kahfi.
yang muncul ketika itu. Dan ada satu lagi pendapat mengatakan mereka ni adalah golongan yang muncul ataupun yang hidup sebelum zaman Nabi Isa dibangkitkan. Mana sebelum Nabi Isa lagi, kemudian mereka ditidurkan, dan tidur mereka itu kan lama, 300 tahun tambah 9 kan. Mereka tidur lama, kemudian Nabi Isa, ketika mana mereka ditidurkan itu, Nabi Isa dibangkitkan. Dan Nabi Isa sampai masanya Nabi Isa diangkat ke langit. Kan Nabi Isa kita wajib imani Nabi Isa tidak wafat, tidak mati. Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, beberapa tahun selepas itu barulah Ashabul Kahfi ni Allah Ta'ala hidupkan mereka. Ini pandangan yang ketiga. Wallahu a'lam, mana satu yang itu, cuma ada mengatakan pandangan yang ketiga ni yang lebih tepat. Okey, wallahu a'lam. Okey. Kemudian 300 tambah 9 tahun. Kalau saya nak cerita tuan-tuan, 300 tambah 9 tahun. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran 300 tambah 9 tahun. Jadi berapa tuan-tuan? 309 tahun. Kenapa Allah Ta'ala tersebut 309 tahun dulu? Salah sumi'ah wa tis'ah sanat. Contoh mana Nabi Sallallahu mana 309 tahun. Tapi Allah Ta'ala sebut 300 tambah 9 tahun lagi. Sebab apa? Tuan-tuan ada terfikir ya? Doa dan mikir mana yang Allah sebut Allah tu lah itu kan. Ulama-ulama kata, ulama syarah 300 tahun tu bermaksud menyamai tempoh ataupun tahun kalendar matahari qamari, syamsi, iaitu kalendar Masihi. Ni 2023 dah masuk 2024 ni. Ini dipanggil kalendar matahari, kalendar Masihi. Jadi 300 tahun itu adalah mengikut kalendar tu. Manakala tambah 9 tahun lagi adalah mengikut perkiraan kalendar qamari, kalendar Islam. Kan kalendar Islam ni kurang 10 hari daripada kalendar biasa kita panggil kalendar putih kan. Kalendar Masihi kan. Kalau kalendar Masihi setahun ada 365 hari, kalendar Islam fix ada 355 hari. Beza lebih kurang 10 hari. Setahun 10 hari. Jadi bila kita calculate 300 tahun mengikut kalendar Masihi menyamai kalendar Islam 309 tahun. Bermaksud setiap 100 tahun ada tambahan 3 tahun mengikut kalendar Islam. Bermaksud kalau umur tuan-tuan sekarang ni 33 tahun 4 bulan, kalau umur tuan-tuan 33 tahun 4 bulan sekarang ni mengikut kalendar Masihi kita pakai waktu kan. Mengikut kalendar Islam umur tuan-tuan 34 tahun 4 bulan. Kalau umur tuan-tuan 66 tahun 8 bulan, ada 66 tahun 8 bulan. Bermaksud tuan-tuan dah berumur 68 tahun mengikut kalendar Islam. Hebat tak Allah Ta'ala? Kita tak terfikir tu. Kenapa Allah Ta'ala sebut 300 tambah 9? Jadi ulama pun kaji tengok, dan memang hakikatnya memang betul. 365 kalendar Masihi, 355 hari kalendar Islam. Baik, itu tak apalah, itu Allah Ta'ala sebut tempoh itu. Tempoh ni tak penting tuan-tuan. Hatta bilangan pemuda kafir berapa orang? Ada kata 3, yang keempat tu anjing, ada kata 5, yang keenam tu anjing, ada kata 7, yang ke-8 tu anjing. Jadi banyak pandangan. Allah Ta'ala kata apa? Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhu illa qalil. Katakanlah Allah lebih tahu berapa bilangan mereka, dan hanya sebilangan kecil saja yang Allah bagi pengetahuan tentang berapa sebenarnya bilangan mereka. Jadi khilaf ulama, ada kata kemungkinan 7 kan, tapi ada kata dah bilangannya hanya Allah Ta'ala tahu. Jadi kenapa Allah tak beritahu secara jelas berapa bilangan mereka ni, siapa nama mereka ni? Sebenarnya tak penting nama ke apa, tahu nama, nak bagi nama cucu kita pemuda kafir kan, contohnya kan, nama tak penting. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita nama tak penting, siapa mereka ni tak penting, berapa bilangan mereka tak penting. Yang penting adalah pengajaran yang pada kisah mereka lagi bersembunyi dalam gua tu. Itu yang kita nak ambil. Baik, persoalannya kisah mereka ni tidak disebut di dalam kitab Bible. Kisah mereka ni tidak disebut dalam kitab Taurat. Cuma hanya dikisahkan oleh pendeta Kristian, padri-padri Kristian pada satu zaman tu. Apa nama tak, saya pun lupa lah. Dia sebut, tu je dibawa dalam beberapa syarahan ni, dibawa kisah Ashabul Kahfi. Dan macam mana kisah ni
boleh disebutkan dalam, maknanya bagaimana Allah Ta'ala turunkan kisah ni, menceritakan kisah ni kepada Nabi Muhammad SAW untuk sampaikan kepada umat ni. Mana kita kata, apakah asbabun nuzul, ataupun sebab turunnya ayat ni, sebab turunnya kisah ni sebab apa? Dikisahkan satu ketika dulu waktu Islam mula bertapak di Mekah, datang pendeta-pendeta Yahudi. Orang Yahudi dia tahu kisah ni. Pendeta-pendeta Yahudi dia datang daripada Madinah. Mereka datang Madinah, dia nak buat ibadat. Nak ada Kaabah, mereka buat ibadat satu minggu lah. Bila datang ke Madinah, pembesar-pembesar Quraisy ni dia bayar, ada dah Nabi akhir zaman dia utus daripada bangsa kami Quraisy. Dia dah ke tidak kami pun tak tahu kan. Tapi dia ni seorang yang al-amin, jujur. Cerita ke pendeta Yahudi. Orang Yahudi ni bila dengar Nabi yang terakhir tu diutus daripada kalangan Quraisy, mereka ni dengki. Mereka ni taksir. Mereka kalau boleh nak Nabi akhir zaman tu di kalangan mereka juga. Walaupun mereka ni daripada kalangan Bani Israel dulu, banyak orang Nabi, ratusan dah diutus daripada mereka. Semuanya mereka tentang dan mereka nanti mereka dah tu. Jadi mereka kata apa? Kamu bagi tahu, cuba tanya yang Daudi tu Nabi tu, kamu tanya dia 3 soalan. Kalau dia dapat jawab soalan ni, maka memang betul dia sah dia Nabi. Ni pendeta Yahudi ni kata. Kamu tanya, ni beritahu kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kamu tanya soalan yang pertama. Cuba suruh dia cerita tentang pemuda yang tidur, pemuda yang lari daripada kampung halaman, pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Cuba suruh Nabi kamu tu, Nabi akhir zaman yang dikatakan tu, cuba suruh dia cerita kalau dia tahu kisah ni. Yang kedua, suruh dia cerita siapakah dia raja yang menguasai antara timur hingga ke barat. Soalan yang ketiga, suruh dia cerita berkenaan dengan roh. Apa soalan? Roh. Kalau dia boleh jawab 3 perkara ni, maka memang betul dia Nabi. Maka soalan tu ditanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu ke? Nabi tak tahu. Sehinggalah wahyu diturunkan. Nabi ni bergantung pada wahyu daripada Allah. Maka Nabi tunggu agak lama, beberapa hari. Ada riwayat kata sampai 15 hari wahyu tu tak turun. Nabi minta petunjuk dari Allah Ta'ala, tapi pending sekejap, hold sekejap. Jadi selama 15 hari, akhirnya Allah turunkan surah Al-Kahfi ni, menceritakan tentang pemuda Kahfi ni, menceritakan tentang Raja Zulkarnain tadi, dan ada ayat yang menceritakan tentang itu. Maka soalan tu Nabi dapat jawab. Terduduklah pendeta Yahudi tadi. Itu ada itu sebab macam mana boleh turun kisah ni. Kemudian ada sebahagian ulama kata, apakah agama pemuda Kahfi ni? Ada kata mereka ni adalah minadinin Nabi Isa. Mereka ni adalah di kalangan penganut agama Nabi Isa. Penganut agama Nabi Isa ni apa? Agama Nabi Isa, agama Tauhid. Dan agama Tauhid yang kita gelarkan pengikut Nabi Nabi Isa itu seperti yang disebut dalam Quran, Nasara. Nasara ni apa? Nasrani. Kristian tidak disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan cuba cari, kalau jumpa wayang saya. Kristian tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran adalah Nasara. Nasara ni agama yang menganut agama Nabi Isa AS. Cuma yang beriman kepada Nabi Isa adalah Al-Hawariyun. Pengikut Nabi Isa yang beriman Al-Hawariyun. Nasara bukan semuanya beriman, hanya Hawariyun sahaja yang beriman kepada Nabi Isa AS. Maknanya kalau kita kata Nasrani, tak semestinya dia beriman dengan Nabi Isa. Dan bagaimana pula Kristian? Kristian ni bukan zaman Nabi Isa, lepas Nabi Isa diangkat. Bila Nabi Isa diangkat, biasalah bila tak ada Nabi, mereka mula pucat. Ada buat pandangan cari menyesatkan dan sebagainya. Maka muncullah pada satu zaman dia daripada Joseph Christus, dia mengasaskan kepercayaan agama Trinity, kepercayaan kepada 3 Tuhan, dan mendakwa bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dan Isa dah lahir tanpa bapa, kemudian hilang begitu saja, diangkat ke langit. Maka Nabi Isa ni sosok anak Tuhan. Mereka datang macam itu. Maka timbullah kepercayaan Trinity, anak Tuhan, bapa Tuhan, satu lagi Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Jadi inilah dia agama Kristian. Agama Kristian. Memanglah mereka ni kalau kata Nasrani, ialah daripada Nasrani lah. Cuma satu fahaman yang muncul selepas daripada zaman Nabi Isa AS diangkat ke langit. Okey, baik. Kemudian ada yang mengatakan mereka ni adalah al-Islam, ya'budun Allah.
Pemuda kafir ini adalah mereka yang menganut agama Islam, agama tauhid yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa saja pandangan, yang paling penting adalah yang perlu kita percaya, yang disepakati oleh ulama apa dia? Mereka adalah golongan yang muncul, yang lahir sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Itu confirm. Sebelum zaman Nabi. Yang kedua, mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah. Mereka bukan syirik, mereka tidak kufur pada Allah. Maknanya kalau nak kata mereka memegang agama Nasrani, ya mungkin ada pandangan yang mengatakan itu, maka kita kata tak ada masalah. Tapi kalau kita kata mereka adalah penganut agama Kristian, maka ni kita kena hati-hati. Dia agak tergantung. Kalau kita kata mereka ni asal daripada penganut kaum yang beragama Kristian yang beriman kepada Allah yang satu, betul. Cuma nak kata sekarang ni tuan-tuan, Kristian ke, Yahudi ke, yang ada sekarang ni, adakah mereka percaya kepada Tuhan yang satu? Itu tuan-tuan boleh jawab. Kalau mereka percaya pada Tuhan yang satu, mereka bukan lagi Kristian, mereka bukan lagi Yahudi, mereka adalah Islam. Sebab apabila Nabi Muhammad diutuskan, Islam disyariatkan, maka pendeta-pendeta Yahudi ke, rahib-rahib Kristian ke, mereka kena tinggal dah agama kepercayaan mereka mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita pegang. Jadi faham? Jadi bermaksud yang kita nak faham dan kita pegang adalah mereka bukanlah golongan yang menduakan Allah, memegang kepercayaan yang syirik pada Allah, namun mereka adalah golongan yang beriman. Ya Allah Ta'ala telah selamatkan akidah mereka, selamatkan mereka daripada dibunuh kerana mereka ingin mempertahankan akidah mereka daripada dinodai dengan kepercayaan penyembahan berhala dan sebagainya oleh raja yang zalim ketika itu. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu tuan-tuan. Kalau nak cerita ni panjang lagi kisahnya. Tapi cukuplah untuk kita memberikan sedikit kefahaman dan sedikit pengajaran yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan dapat menimbulkan rasa lagi seronok untuk kita memahami Al-Quran dan merujuk kepada mereka yang lebih tahu, para alim ulama, tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran, agar kita lebih jelas dan memahami melalui konteks yang betul dan tepat. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.